Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsikan satu inovasi sistem penetapan ETR bagi subjek-subjek peperiksaan XPM, dan sistem ini saya bangunkan berdasarkan based on grade, berdasarkan grade bukan berdasarkan markah. Maksudnya kita akan tengok nilai grade, iaitu kita tahu A plus kosong, A1, A minus 2, macam tu. Dia based on grade, bukan based on markah. Dan sistem ini saya berikan secara percuma kepada semua guru di Malaysia. Saya infakkan melalui Akademi Amal Khairat. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, ada di sini link Akademi Amal Khairat. Dan sekiranya tuan-tuan ingin menyumbang, boleh klik sahaja pada link Akademi Amal Khairat dan dia akan terus kepada sistem Toyib Pay. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, berapa tuan-tuan puan nak infakkan itu bergantung kepada masing-masing. Dan saya tidak akan mengambil walaupun 1 sen pun untuk sumbangan ini. Okey. Ada 5 ETR yang terjana, yang boleh dijana melalui sistem ini. Yang pertama berdasarkan trend, yang kedua berdasarkan progres, dan yang ketiga berdasarkan julat. Trend itu sendiri kita boleh dapat 3. Okey, yang pertama apa yang kita perlu buat? Yang pertama, pergi dekat subjek, masukkan maklumat subjek. Di sini kita kena type SMK Tuan A ke, terpulang kepada tuan-tuan, dan masukkan tarikh bila. Seterusnya mas pilih sejarah. Pilih sejarah pula. Pilih subjek. Tarikh ni pun kita boleh pilih sebenarnya. Saya dah tetapkan daripada 2023 sampai 2030. Dan di sini subjek kita ada di sini, banyak subjek dekat sini. Kalau tak ada nanti tuan bagi tahu saya lah, saya update. Okey. So, apa yang perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah memasukkan data murid. Data murid inilah sebenarnya data TOV. Masukkan di sini, masukkan nama dan nombor sini akan keluar secara automatik. Contohnya di sini nama Ismail dah ada kat atas kan. Yusof. So 13 akan keluarlah, dan di sini kita boleh bagi tahu dia kelas apa. Dan kita masukkan dia kelas mana, 5C contohnya, dan terus masukkan markah. Contoh di sini 34 ataupun 47 lah. Okey, so tuan-tuan akan dapat di sini grade ni akan terjana automatik. So hanya 3 ruangan ini saja yang perlu diisi, iaitu nama, kelas dan markah TOV. TOV ni kita punya biasanya akan ambil peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 lah. Dan di sini tuan boleh isilah sampai di sini saya dah sediakan ruang sebanyak 300. Kalau nak lebih nanti bagi tahu saya boleh masukkan. Okey. So untuk 3 yang pertama saya propose berdasarkan data trend. Apa maksud data trend? Kita pergi data trend. Okey. Di sini biasanya saya suka tengok, saya selalu tengok pencapaian 3 benda ni, iaitu akhir tahun, trial dan SPM. Tadi kita dah tetapkan tahun 2023, so last kali dia akan letakkan masuk di sini tahun 2022 lah. Okey, di sini saya akan tengok peperiksaan akhir tahun bagi calon tahun semasa. Maksudnya 2022 punya calon, kita tengok peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 dia, masukkan berapa, kita masukkan trial dia berapa, dan masukkan dia punya SPM. Dan di sini kita boleh tengok trend. Trend ini bermaksudnya peningkatan GPMP bagi setiap peperiksaan. Maksudnya di sini peperiksaan akhir tahun dengan SPM berapa peningkatan dia, peperiksaan trial dengan SPM berapa peningkatan dia. Kena ada 2 color yang kat sini kita boleh letak, yang kita boleh tengok, satu color hijau dan satu color merah. Color merah keluar disebabkan oleh peperiksaan. Kalau kita tengok ni peperiksaan akhir tahun dan SPM, kita perhatikan peperiksaan akhir tahun dia lebih baik daripada peperiksaan SPM. So di sinilah saya selalunya revise sekiranya saya ada masalah dengan soalan, saya ada masalah dengan penadaan. Okey, boleh jadi ruang untuk kita buat refleksikan diri, dan saya tetap tulis di bawah ini purata. Jadi tuan-tuan boleh ambil di sini peratusan dan masukkan dalam pilihan berdasarkan GPMP PAT bagi calon semasa. Okey, patutnya di sini 2023, nanti saya ubah balik. Dia 22 lah, betul-betul. GMP PAT 2022. So untuk calon 2023. Okey, betul. So di sini saya letak 3.21 dan kita tengok, kita buat refleksi di sini.
Daripada akhir tahun kepada SPM, peningkatan paling banyak mungkin 45%. Tuan boleh pilih. Dan kita boleh manipulate pun nilai dia. Tak kira lah berapa-berapa yang tuan suka untuk dapatkan nilai GPMP yang kita perlukan. Itu pun boleh. Itu teknik kedua lah. Maksudnya kita manipulate je. Dan di sini saya letak 45% sebab di sini paling tinggi 45%. Dan nilai ETR yang terjana atau target untuk pelajar SPM ada 3. Seperti yang saya beritahu, ini adalah based on grade, not based on markah. So ada 3 di sini. Yang pertama ETR 1 trend maksimum. Apa maksud maksimum? Okey. Kita akan jana ETR yang paling maksimum untuk pelajar itu. Sebagai contoh, kan kita masukkan peningkatan kan. Saya beritahulah macam mana pengiraan dia. Kan kita masukkan peningkatan 45%. Jadi daripada nilai grade dia, katakanlah C iaitu 7. Okey, 6C. 6C, sorry. 6C. Jadi kita nak naikkan 45%. Jadi kadang-kadang kita akan dapat nilai perpuluhan. Nilai perpuluhan tu kita bundarkan kepada perpuluhan yang terkecil. Itu maksudnya trend maksimum. Jadi katakanlah kita dapat 2.5, dia akan bundar jadi 2. Kita dapat 2.6 pun dia akan bundar jadi 2. Okey. So di sinilah nilai-nilai grade yang terhasil dan di sini ada cadangan markah. Okey. Cadangan markah ni hanya cadangan, tuan-tuan boleh adjust sendiri, tapi grade ni yang penting sebab kita based on grade. So di sini saya ada letakkan slicer yang mana tuan boleh tahu siapa yang dapat A. 2 orang dapat A. 2 orang daripada kelas 5A dapat A. Jadi kita boleh terus buat kategoriskan, kita boleh rancang terus apa program untuk pelajar-pelajar pada tahun tersebut. Okey, katakanlah nilai ini terlalu tinggi. Tuan kata, okey, sebab dia bundar kepada nilai yang paling kecil. Boleh ambil nilai yang paling minimum di sini. Iaitu dia akan bundarkan kepada nilai yang paling kecil, bermaksud dia akan dapat nilai grade yang paling rendah. Maksudnya di sini macam ni. Dia akan bundarkan kepada nilai grade yang paling tinggi dan akan dapat grade yang paling rendah. Maksudnya di sini kalau kita dapat 2.5, dia akan bundar jadi 3. 2.1 kita buat calculation dapat 2.1 nilai grade pun dia akan dapat 3. Jadi 3 maksudnya B ke A minus ke A. Jadi kalau dia dapatkan kita bila kita bundar dapat bila kita kira dapat 1.5 tu dia nak pergi kepada A minus ke A. Maksudnya dia akan pergi kepada A minus iaitu 2. Macam tu. Ataupun dan ini slicer pun sama dan cadangan markah pun sama. Ataupun tuan-tuan nak gunakan trend data average. Average ni maksud dia konsep yang sama, bundar macam bundar biasa. 1.2 pergi 1, 1.5 dia pergi 2. Itu secara average, dia akan ambil secara average. Dan tuan-tuan akan dapat nilai jadual nilai GPMP itu berdasarkan taburan semua. Kita dapat tahu sudah berapa dapat A, berapa dapat A minus, berapa dapat A plus dan seterusnya sampailah grade E dan terus dapat GPMP. Ini untuk trend secara purata. Okey, itu yang saya cuba proposekan lah. Okey, terpulang kepada pihak cikgu-cikgu semua. Seterusnya adalah by progress. Apa maksud by progress? Kita pergi ETR 4 by progress. By progress bermaksud dia akan tambah 1 grade setiap kali dia exam. Contohnya kalsum. Dia dapat C plus untuk TOV. OTI 1 kita target dia dapat B. Naik 1 tangga. OTI 2 kita target dia dapat B plus. OTI 3 kita target dia dapat A minus. Dan ETR last sekali kita nak dapatkan dia mendapat A. So yang ini siap-siap dah ada head count untuk 3 kali peperiksaan. Automatik dah ada head count lah. Kalau kita nak tengok by progress. Pun sama kita boleh gunakan slicer kat tepi ni. Nak tahu siapa yang kita nak target A, siapa yang A berapa orang. A ada 1, 2. Okey, boleh tengok kat sini saya dah set ini. Ada 6 orang. Dia okey. Kalau nak dapatkan A sahaja semua. A sahaja semua tekan ini. Terus matikan yang lain. Matikan yang lain ni.
terus tekan yang A. Jadi A saja yang keluar. A plus, A minus semua akan keluar. Kita ada di sini 9 orang. Nak batalkan, matikan di sini, batalkan dia balik. So markah di sini pun adalah sebagai sekadar cadangan saja. Kalau kita tengok yang sudah dapat A, OTI 3 lebih rendah markah daripada ETR. Itu sebab tuan-tuan boleh adjust sendiri, sebab saya tidak mempunyai kepakaran untuk letak markah. Yang sekarang ni kita sebabkan kita hanya tertumpu kepada based on grade, not based on markah. Okey. Settle yang tu pun sama, naik atas, pergi tengok jadual JPMP, ada di sini untuk progress. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak kat sini 1.62. Walaupun data yang sama. Seterusnya, data julat. Data julat bermaksud, di sini tuan letak dulu data julat. Ini biasa cikgu-cikgu guna. Dia tengok TOV budak murid, dia bercakap, okey, budak yang markah sekian-sekian, kita target dapat, kita bagi dia dapat C. Budak yang target markah sekian-sekian, kita dapat B. Jadi inilah markah yang kita tetapkan. Jadi budak yang markah 1 hingga 20, kita bercakap, walaupun dia dapat semua G, maksudnya ni kalau ikutkan grade asal dia adalah G, tapi kita target dia yang dapat 1 hingga 20 ni semua kita nak dapat C+. Yang dapat 21 hingga 48 kita nak dapat B. Yang 49 hingga 55 B+. Yang ni cikgu boleh adjust tau. Dan grade ni pun cikgu boleh adjust. Cikgu nak letak berapa. Tapi biasanya dia mesti berturutan. Dan markah ini mesti berturutan. Okey? Mesti start daripada 1 dan kecil hingga pada yang paling besar. So bila cikgu dah letak grade kat sini, dah tahu berapa grade. Kalau kita tengok data murid tadi, budak yang dapat 1 hingga 20, ada tak 1 hingga 20? Ni nah, teratai. Kita pergi tengok ETR julat dia, teratai tadi, kita akan target dia dapat C+. Disebabkan apa? Kita dah letak data julat tadi yang budak markah 1 hingga 20 dapat C+. Jadi ini cara yang paling mudah, cara yang biasa diamalkan oleh guru-guru. So, sama juga boleh sort. Kalau rasa nak ikut kelas A+, sama. Boleh ambil cikgu-cikgu, ini TOV. Siapa yang dapat A, siapa yang kita target dapat A. Dua orang daripada kelas 5A. Ini Ali seorang. Jadi cikgu boleh gunakan ketiga-tiga slicer ni. Hanya pangkah sahaja bila kita nak batalkan kita punya slicer. So, itu saja daripada saya. So, cikgu boleh pergi tekan home, balik asal. Video ni saya akan letak link dekat YouTube ni dengan TikTok ni. So, kalau cikgu rasa bermanfaat, gunakan. Dan kalau cikgu rasa nak menyumbang, boleh menyumbang kepada Akademi Amal Khairat, iaitu satu pertubuhan yang mana menyediakan perkhidmatan van jenazah, ambulans amal dan ambulans kenderaan kebajikan secara percuma bagi perkhidmatan komuniti di kawasan kami. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.